Seterusnya, untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut China Selatan, kita bersama Harjay Wandi Jack di Labuan. Harjay, teruskan dengan laporannya. Terima kasih. Labuan telah mencapai kadar vaksinasi melepasi 100% untuk dos pertama dengan 102.7% bagi individu dewasa. 98.39% daripadanya telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin COVID-19. Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata, pihaknya akan memfokuskan pemberian vaksin kepada remaja 18 tahun ke bawah dalam masa terdekat. Jelas Ismuni, pihaknya merancang untuk melaksanakan 3 sesi untuk golongan berkenaan. Persetujuan mengenainya telah diperoleh daripada Jabatan Pendidikan Labuan, namun perlu menunggu kelulusan daripada Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan. Sesi tersebut melibatkan sesi pertama untuk remaja berumur 16 hingga 17 tahun, manakala sesi kedua bagi kanak-kanak 12 hingga 16 tahun yang mempunyai sejarah penyakit berisiko. Sesi ketiga pula untuk kanak-kanak berumur 12 hingga 15 tahun. Program vaksinasi itu juga akan diberi kepada remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang tidak bersekolah. Kita hanya menunggu untuk consent form yang tengah di-finalize di peringkat kebangsaan. Dan sekiranya consent form tersebut, iaitu surat aku janji kebenaran, telah pun selesai dan disiapkan, maknanya besar kemungkinan kita akan memulakan program tersebut dengan secepat mungkin. Beliau berkata demikian dalam slot Roger di Labuan FM. Buat masa ini, pusat pemberian vaksin PPV Dewan KML ditutup sementara dan akan dibuka semula untuk program vaksinasi remaja. Bantuan khas COVID-19 BKC yang dijadualkan dikreditkan ke akaun penerima Ogos lepas akan disegerakan dalam bulan ini. Bantuan itu ternyata memberi kelegaan kepada penerima yang layak melibatkan golongan miskin tegar berpendapatan rendah B40 serta M40 yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19 ini. BKC itu merupakan inisiatif dalam pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang bertujuan membantu menjana semula pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Kru RTM berkesempatan menemubual peniaga kecil yang terjejas serta orang awam yang layak menerima bantuan tersebut. Bersyukur dan berterima kasihlah walaupun kita dalam pandemik ni, tapi bantuan tu masih diteruskan. Dalam pada tu, bantuan tu dapat membantu serba sedikit untuk menampung kehidupan sehari-hari setelah 3 bulan tutup tidak berniaga. Cover bayar sewa dalam penutupan yang sebelumnya. Dengan bantuan ni memang sangat membantulah dan dapat meringankan, tidak banyak tapi cukuplah sedikit untuk meneruskan kehidupan individu. Sangat membantu untuk golongan peniaga-peniaga kecil dan dengan bantuan itu mungkin boleh membantu dorang untuk start balik bisnes kecil mereka sebagai modal untuk kembali berniaga. Peralihan Labuan ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN ternyata memberi sinar kepada masyarakat setempat, khususnya golongan nelayan yang terjejas sebelum ini untuk kembali menjana pendapatan. Untuk itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Labuan berusaha meningkatkan taraf kehidupan golongan nelayan melalui pelbagai program yang dirangka. Pengarahnya Muhammad Faizal Abdul Gadin berkata kerajaan terus komited untuk membantu nelayan, antaranya mengekalkan bantuan allowance sara hidup dan subsidi minyak yang akan memberi manfaat kepada lebih 300 ahli nelayan berdaftar di bawah LKIM. Turut diperkenalkan skim baharu iaitu program tanaman kontan untuk peserta nelayan yang membabitkan 30 peserta. Walaupun mereka bidang perikanan, kerajaan cuba bantu melalui tanaman kontan yang mana seramai 30 orang peserta yang telah kami pilih untuk melaksanakan tanaman halia. InsyaAllah di Labuan ni kami telah bekerjasama, berkolaborasi dengan satu syarikat daripada Pahang untuk membekalkan benih halia dan insyaAllah hasil halia nanti akan dibeli atau diambil oleh syarikat yang sama. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan bakul makanan menerusi program Mafi Prihatin. Sementara itu, Muhammad Faisal turut memaklumkan pihaknya telah menghantar permohonan peruntukan bagi melaksanakan pembangunan pusat pemprosesan hasil perikanan yang dijangka dilaksanakan pada tahun hadapan.
Untuk nelayan-nelayan ataupun isteri-isteri nelayan yang ada kepakaran dalam bidang keusahawanan untuk perprosesan hasil perikanan. InsyaAllah ini akan direalisasikan di labuan ini. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan sahaja bererti kemerdekaan serta bebas daripada ancaman penjajah, malah ia juga mengajak masyarakat untuk menghayati erti perpaduan dan saling membantu tanpa mengira bangsa maupun usia. Sehubungan itu, program Jelajah Merdeka Anak Muda dianjurkan Pemuda UMNO Labuan dengan pelbagai agensi bagi menyantuni golongan memerlukan dengan menyampaikan bantuan kit makanan. Pengerusi Pemuda UMNO Labuan Musa Basman berkata kira-kira 500 kit bantuan diperuntukkan kepada golongan berkenaan yang melibatkan 27 buah kampung. Program ini julung-julung kali diadakan anjuran Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Labuan bekerjasama Majlis Belia Labuan dengan Persatuan Beladak. Disokong Pejabat Penerangan dengan Pejabat Dewan Negara. Program ini kita tujukan untuk khas anak-anak muda yang terkesan akibat COVID-19. Beliau berkata demikian ketika sesi flag off yang disempurnakan Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias. Dan inilah salah satu inisiatif kami sebagai Malaysia yang prihatin untuk turun bersama-sama kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Belia untuk turun sendiri ke bawah untuk melihat dan menyerahkan bantuan kepada anak muda. Dan alhamdulillah hasil daripada peruntukan Ahli Dewan Negara kami dapat menyediakan bakul makanan sebanyak lebih kurang 500 bakul makanan untuk kita agihkan kepada anak muda di Labuan. Kit disampaikan kepada 6 kelab belia sekitar Labuan, seterusnya diedar oleh kelab belia kampung terlibat terdiri daripada Kelab Bela, Kebal, Gapoba, Berbakar, KBKLT dan Baganding. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP yang ditetapkan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik Harje, terima kasih.